Dan untuk itu, pada awal pagi ini kami bawakan kepada anda secara eksklusif temu bual kami bersama dengan Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JPPM, Datuk Nur Hisham Muhammad, yang semalam saya hubungi ketika lewat malam tadi. Datuk ada katakan perjuangan sedang dilakukan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fizi dan Hakim. Datuk, pertama sekali awal pagi ini bagaimana keadaan Datuk dan juga anggota-anggota bomba yang bertugas semalam? Saya juga tadi kita ada berbual ringkas dan Datuk sendiri menyatakan Datuk sendiri tidak dapat tidur, dan sudah pasti anggota-anggota juga merasai apa yang Datuk rasai sekarang. Ya, terima kasih. Tak dinafikan begitu sebab kita memegang tanggungjawab ini. Jadi bila kita pegang tanggungjawab, anak buah pula di ground tu, di lapangan masih lagi bertungkus lumus cuba membantu sebaik mungkin. Memang kita rasa sangat bersalah jika kita dapat lelap mata walaupun sekejap. Di sepanjang malam ni kami masih berjaga, dan juga semua agensi-agensi utama negara pun kita bermesyuarat pada pukul 12.30 malam tadi di NADMA, dan untuk memutuskan ataupun merencanakan strategi-strategi bagi kita meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa, dan dalam masa yang sama kita yang beri keutamaan ialah kepada keselamatan mangsa-mangsa. Buat masa ni anggota masih lagi bersemangat di lapangan, dan kalau saya dapat kongsi bersama di Hulu Langat ada anggota kita yang tak dapat pergi ke kampung menyelamatkan penduduk tapi tak dapat keluar. Jadi bersama-sama dengan penduduk lebih kurang 70 orang, mereka tersadai dan duduk di bukit. Jadi sebab saya kata tadi, walaupun dia hubungi saya, keselamatan yang paling kita utamakan. Kita tak nak nanti sebab kita cuba juga nak keluarkan, khususnya dengan arus yang begitu deras dan juga gelap pagi tadi, kita takut ada bencana yang lebih buruk menimpa. Jadi itu kita punya keutamaan, iaitu nyawa kepada mangsa dan juga nyawa kepada penyelamat yang terlibat. Datuk, dan masa sama Datuk, kita juga melihat aset-aset Jabatan Bomba dan Penyelamat ini digerakkan di serata negara, khususnya di negeri-negeri, di 6 buah negeri yang dilaporkan terjejas teruk setakat malam tadi. Boleh Datuk kongsikan secara ringkas apa perkembangan terkini status banjir di negeri-negeri di mana yang anggota bomba digerakkan? Okey, terima kasih banyak. Kalau ikut sampai hari ini kita rekodkan pagi ini ialah 6 negeri telah terlibat, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Manakala satu wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur. Jadi kalau kita lamsamkan jadi 7 lah. Dan sehingga kini ada 24 daerah keseluruhan telah terlibat, dengan jumlah pusat penanganan sementara ini semakin meningkat dan meningkat dan meningkat. Dan buat masa ini kita merekodkan seramai 13,233 mangsa yang telah dipindahkan. Bagi pihak jabatan dan juga agensi, kita melihat kepada ramalan cuaca yang telah diberikan Jabatan Meteorologi sebagaimana dinyatakan oleh Hafizi tadi, pukul 01.40 dikeluarkan. Kita masih lagi di peringkat bahaya sehingga petang ini, dan itu menyebabkan kami merangka strategi yang cakap untuk membolehkan kita dapat respon dengan cepat. Saya tak nafikan bahawa banjir sebagaimana dikatakan oleh Fizi dan Hakim tadi ini antara yang terburuk direkodkan khususnya di kawasan Shah Alam dan juga di Kelang. Dan kerana kita juga merekodkan sehingga berjumlah untuk Selangor saja, kita dalam 24 jam ni kita telah merekodkan panggilan berjumlah 1,800 panggilan kebangsaan, dan daripada 1,800 panggilan ini 1,600 datangnya daripada kawasan Selangor. Dan ini merupakan cabaran utama sebab kita nak cuba respon dengan cepat, dan dalam masa yang sama juga kita hadapi 2-3 perkara halangan utamalah. Halangan yang paling besar kita dapati sekarang ni ialah bagaimana kita nak masuk ke kawasan yang terjejas, kerana sebagaimana sedia maklum banyak jalan telah putus dan juga terdapat kenderaan yang tersangkut ataupun kita stuck dekat atas jalan tu, menyebabkan
peralatan atau logistik penyelamat ni tak dapat masuk. Jadi saya mohon supaya mangsa-mangsa yang terlibat bersabar, kerana kita sedaya upaya bagaimanapun kita akan cuba masuk ke kawasan ini. Dan untuk makluman Fizi dan Hakim, berdasarkan pada pemantauan kita juga, kita dapati di 5 negeri, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan juga Pahang, trendnya menunjukkan peningkatan, manakala di Terengganu tu dia stabil. Jadi kita pagi ini kita selain daripada isu utama di Kelang, Shah Alam, Sepang, Kuala Langat dan juga Hulu Langat yang menghadapi peningkatan air, kita juga telah mula hadapi isu yang agak kritikal di kawasan Pahang, khususnya di kawasan Bentong dan juga Raub. Untuk makluman, Bentong ini sekarang ni kita dapati perhubungan untuk masuk dia terputus. Malahan dimaklumkan tadi kami punya balai bomba dan penyelamat di Bentong tu jadi tadi dah tenggelam lebih kurang 1 meter, menyebabkan operasi kita sana tu terpaksa kita gerakkan dari lokasi yang lain lah, kita pindah lokasi mobile kita. Itu yang saya dapat kongsi, dan saya juga ingin tekankan kat sini sekali lagi bahawa ramalan meteorologi Malaysia berikutan kepada pusaran angin masih lagi berada di Selat Melaka. Jadi kebanyakan negeri sebagaimana disebutkan oleh Hafizi dan juga Hakim tadi, bahawa ianya dalam keadaan yang bahaya untuk sehingga petang inilah. So itu yang saya dapat ulas ringkas awal. Okey, apa yang Datuk sebutkan itu tadi, Datuk tunggu sebentar di talian Datuk. Apa yang Datuk sebutkan itu tadi untuk penonton-penonton di rumah, kalau penonton nak lebih memberikan kita memahami gambaran apa yang disebutkan oleh Datuk tadi adalah mengenai apa yang dikatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui ciapan di Twitter. Ni 5 jam lepas, awal pagi tadi, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan bahaya, Hafizi. Kalau kita lihat, anda boleh lihat ini yang berlaku sebenarnya kepada negara kita semalam. Ya. Dan Datuk, kalau tadi kita lihat 1,800 panggilan kecemasan nasional dan 1,600-nya datang daripada Selangor. Datuk katakan, kita lihat Selangor ni dilihat negeri yang paling teruk, terjejas untuk banjir kali ini. Dan ada beberapa pihak menyatakan bahawa banjir ini adalah yang paling buruk melanda di beberapa kawasan. Contoh seperti di Shah Alam dan juga Kelang. Kita dapat lihat sebenarnya semalam di media sosial ada orang ramai begitu banyak kongsikan video-video dan sebagainya. Datuk, ini bagaimana peristiwa banjir di Selangor ini? Bagaimana kita boleh tafsirkan, boleh kita gambarkan kepada penonton Astro Awal ni? Saya rasa kalau kita ikut Facebook punya dengan media sosial itu, kita akan nampak, dan campur dengan TV pun kita akan nampak impak dan juga komen yang diberi. Dan saya dimaklumkan juga bahawa hujan yang kita terima ni dalam tempoh yang singkat ini, lebih kurang 24 jam lebih sikit ni, dia bersamaan dengan sebulan hujan yang kita terima kebiasaannya di monsun. Jadi berikutan kepada intensiti yang tinggi ini, dan telah menyebabkan kawasan Kelang lah di peringkat awalnya yang mengalami keadaan yang begitu buruk, kemudian merebak kepada kawasan Shah Alam dan juga kawasan-kawasan seterusnya. Kita dapati yang berlaku ni sekarang ni, yang kita kata kenapa ditegur tu, pertamanya ialah kita tengok di beberapa lokasi ni ianya satunya tidak pernah banjir sebelum ni. Okay, tetapi sekarang ni banjir. Jadi ramai masyarakat tu, maksudnya yang penduduk tu, dia tidak expect air akan naik di kawasan mereka. Jadi dia orang maksudnya bila kita kata mula pengungsian semua tu, dia orang masih tenang sebab berdasarkan pengalaman lalu memang air tak sampai. Tapi macam mana pun kita tengoklah result sekarang ni, dia pergi merebak dengan meluas dan menyebabkan kesukaran untuk kita melakukan pemindahan. Namun begitu, saya juga mengambil kesempatan ni, sebenarnya selain daripada kita ni, ada juga NGO, ada juga daripada pihak-pihak persendirian yang terus membantu masyarakat setempat ni untuk mengeluarkan mangsa. Jadi yang kita selalu berhubung dengan mereka ni supaya mementingkan keselamatan keselamatan penduduk ataupun mangsa yang dia bawa.
Senario dia ni sebenarnya bila panggilan kita terima ni dan juga dalam kita punya media sosial, ramai yang meletakkan alamat. Ya. Dia kata dia berada di lokasi ini, di lokasi sana kan. Tapi bila sebenarnya dalam keadaan banjir, sebenarnya kami ni tak tahu dah alamat tu, nombor rumah pun tak nampak. Jadi dia kan dah tenggelam Kalau kan. air Dia dah naik 2 meter. tenggelamkan Dia dah papan tanda. tak nampak nombor dah, tak nampak nombor. Jadi kita pun pergi pada option keduanya selalunya yang kita nasihatkan supaya kalau mereka nampak kepada kita punya anggota penyelamat, sama ada anggota penyelamat kita ni pakai lori ke, pakai bot ke, ataupun mengharung air tu supaya bagi signal. Bagi signal lah handphone ke, kalau elektrik pun ada banyak tempat sekarang elektrik dah putus kan. Bagi signal supaya kita dapat mark. Dan juga kita tanya keadaan, sebab keutamaan kita ni sebenarnya bila kita pergi tu kita akan utamakan kepada golongan-golongan yang kita beri keutamaan, khususnya pesakit-pesakit yang cakap terlantar, bedridden kan. Kemudian yang banyak baby dan juga ataupun kanak-kanak tu kita akan beri keutamaan dahulu. Jadi kita dapati juga sepanjang kita beroperasi ni, bila kita lalu bot tu memang orang pegang nak suruh nak naik lah. Tapi pegawai kita kena terangkan bahawa sebenarnya kami tunggu dulu, kami pergi operasi yang rumah yang kita dah tentukan untuk kita keluarkan dahulu. So kadang-kadang dekat situ wujud juga ketegangan lah yang berlaku, yang lama-lama kita cuba atasi dengan baik. Selain pada itu, kita juga dapat berita yang tersebar lah, menyatakan bahawa berlaku pelepasan air di 2 empangan utama, iaitu Klang Gate dan juga empangan Batu. Dan untuk makluman semua, memang pihak Jabatan Pengairan dan Saliran membuat pelepasan air. Namun begitu jumlahnya dia berkadar dengan jumlah hujan. Dia tidaklah mengejut. Kadang-kadang ada yang kata keluar sampai 2 meter, 3 meter dia punya jumlah kan. Tetapi yang kita buat ni lah terkawal. Namun begitu kita tidak menolak bahawa pelepasan ini memang akan menyebabkan berlaku. Satunya ialah jumlah kuantiti air yang masuk ke sungai, dan keduanya daripada halaju sungai itu. Kita berhubung rapat dengan pihak JPS untuk mengetahui berhubung dengan jadual pelepasan air dan juga tempoh masa air akan sampai di sesuatu lokasi. Jadi contohnya kalau dilepaskan pukul 10, kita kata 6 jam selepas itu ataupun 14 jam selepas itu, dia akan sampai ke lokasi mana untuk kita strategikan kita punya tindakan. Dan saya begitu ya. Ya, Datuk, keadaan dia agak genting seperti apa yang Datuk ceritakan itu. Cuma ya, Datuk, kita risau, kita faham keadaan ni sangat sukar. Ada yang terpaksa dia atau bumbung bagi alamat pun bomba sukar nak pergi sebab dah tak nampak kawasan. Dah sama dah. Semua dah nampak air rata saja kan. Ya, betul. Tapi Datuk, minta jauh lah, saya harapkan jawapan daripada Datuk adalah tidak. Adakah ada sebarang angka korban yang dicatatkan ataupun dikesan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat setakat ini? Buat masa ni alhamdulillah di kawasan yang kita katakan Selangor tadi, Shah Alam dan juga Kelang ni tidak ada mangsa yang terkorban. Namun begitu kita sekarang ni sedang beroperasi di Kuantan untuk mencari satu orang mangsa yang dipercayai hilang berhutang kepada usaha diorang tadilah untuk melintas kawasan air. Dan semalam juga kita ada satu kes di Kuantan juga, seorang lelaki umur 38 tahun yang juga lintas kawasan air yang deras, menyebabkan beliau bersama motosikalnya terbalik dan juga dia lemas lah. Kita telah jumpa mangsa. So perkara-perkara ni yang saya cukup risau dan kita minta sangatlah berulang kali diulang kepada masyarakat supaya tidak memperjudikan, maksudnya tidak memperjudikan nasib kita ni dengan mengambil orang cakap perjudian itu untuk cuba cross. Dan juga kalau kita tak biasa, tak familiar dengan kawasan-kawasan tertentu, jangan kita cuba masuk kawasan tersebut. Dan semalam pun kalau kita tengok dalam media sosial tu ada yang cuba nak keluarkan kereta kan daripada basement, yang itu pun saya rasa
memang kita terus mengejutlah hantar tim dan juga pastikan tak berlaku orang cakap masa tu terperangkap tu sesuatu yang sepatutnya tak dibuatlah oleh orang ramai. Datuk, kenapa penting untuk orang ramai yang tiada latihan menyelamat, yang tidak mempunyai kelengkapan peralatan menyelamat ini supaya mereka tidak cuba-cuba untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang terperangkap? Kenapa penting untuk orang faham ialah benda ni kita perlu juga nilai mengikut situasi kan Datuk? Ya, betul. Sebab bagi saya yang perkara pertamanya ialah apabila banjir ni, satunya kita tidak tahu cakap alur tu, maksudnya tiba-tiba dia boleh masuk dalam tubulen AD dalam longkang yang besar. Keduanya ialah kita tak tahu halangan dalam air tu, kan? Dia boleh can be pagar, boleh ada tiang, boleh ada pokok. Jadi benda-benda ni yang menyukarkan, dan yang paling kita risau tu arus lah. Jadi arus itu sebab kalau macam sungai itu sebenarnya bila kita berlekuk-lekuk tu kita boleh nampak dia punya aluran tu. Tapi bila kawasan banjir yang lalu kawasan perumahan, dia boleh orang cakap sebelah sini tenang tapi sebelah sana tu mungkin sangat laju. Jadi ketidakupayaan kita untuk lawan arus ini, in fact kalau kita pun sedih juga kan dengan sahabat kita Mak Dia yang cakap memang perenang, memang cakap penyelam pun terkorban baru-baru ni di Melaka kerana arus deras ini, banjir ini dia boleh datang mengejut. Dia maksudnya kalau kita cakap selalu orang cakap fenomena kepala air lah. Tapi banjir ni kita ingat kadang-kadang dia sebab dia stuck kan, dia tersangkut sebab ada sampah ke apa. Bila dia terlepas sampah tu dia akan menyebabkan laju arus tu. Jadi itu yang kita sangat-sangat bimbang. Datuk, dalam situasi macam tu. Ya. Datuk, ini situasi yang agak rumit. Kadang-kadang orang awam mungkin tidak tahu mengenai apa yang perlu mereka lakukan. Kalau di rumah, mereka mungkin boleh naik ke atas bumbung. Tapi kalau yang tersekat ataupun yang tersangkut di jalan raya sebab jalan juga dinaiki air, apa sebenarnya nasihat bomba kepada orang awam apabila mereka berhadapan dengan situasi banjir? Apa the best situation yang perlu mereka lakukan ataupun mereka perlu melihat kepada keadaan ataupun be sensible, play by ear melihat keadaan air itu? Terima kasih. Macam saya kata tadi, kalau kita rasa orang cakap suasana tu selamat kan, sebenarnya kita boleh membuat gerakan. Dan kalau kita buat gerakan dalam orang cakap sebenarnya yang paling cantik ialah berkumpulan lah. Maksudnya bila kita bergerak dalam berkumpulan, kalau kita tersekat macam jalan ramai-ramai itu kan, kita orang cakap human bonding tu, kita ikat antara sama-sama berpegang tu. Jadi ianya lebih selamat berbanding kita pergi sorang-sorang tu lah. Tetapi yang saya utamakan ni ialah kalau selagi boleh kita bertahan dan juga kita berkomunikasi dengan pihak penyelamat, kita cuba komunikasi dengan pihak penyelamat untuk membolehkan penyelamat sampai. Yang kesukaran kami sekarang ni ialah untuk memberi komitmen berapa minit lagi kami nak sampai. Kita memang tak, tapi berapa minit. Jadi saya rasa dia punya dinamik untuk penilaian risiko ini bergantung kepada individu, termasuk saiz badan dia, keupayaan fizikal dia, keupayaan cakap dia punya ilmu asas renang dan juga keyakinan dia. Jadi benda-benda itu bagi saya perlu pertimbangan yang sewajarnya, dan kalau betul-betul dirasakan sangat selamat untuk membolehkan pergerakan dibuat, dan baru kita buat. Kalau tidak, bagi saya kita cuba cari tempat yang selamat yang terakhir. Pergilah tempat paling tinggi yang ada dalam poin itu untuk kita selamatkan diri buat sementara waktu. Saya juga dimaklumkan ada bantuan dah sekarang ni pada pihak NGO yang mula menghantar juga bekalan makanan dan juga bekalan minuman kepada orang ramai yang terperangkap di jalan-jalan. Jadi kita pun sangat menghargai, dan saya percaya ini sekurang-kurangnya mengurangkan dia punya keresahan dan juga kesengsaraan yang dihadapi oleh masa-masa. Baik. Datuk, tadi Datuk ada kongsikan ada sebuah balai bomba juga dikatakan tenggelam di kawasan mana, Datuk? Boleh Datuk ceritakan ini antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh JBPM sendiri. Selain daripada perkara tersebut, apa cabaran-cabaran lain mungkin Datuk boleh ceritakan, Datuk? Terima kasih. Dia kali ini kita agak unik lah. Pertamanya semalam tu kita punya balai bomba Sentul juga terkepung dengan air, kita dapat keluar.
Dan pagi tadi kita pula di Balai Bobor dan Penyelamat Bentong juga dinaiki air, menyebabkan kita tak dapat nak keluar daripada jentera tu. Jadi jentera kita pun tersangkut di sana, tetapi kita telah keluarkan bot dan juga anggota untuk menjalankan kerja-kerja operasi. Jadi itu yang halangan besar yang kita hadapi lah buat masa ni. Keduanya, kita juga tengok yang ada kes satu ni di Jelebu. Di Jelebu ni kami pergi insiden pokok tumbang kan. Saya nak kongsi bagaimana mudahnya kadang-kadang kita expect pegawai kita ni boleh pergi, tapi dia pun terperangkap. Jadi dia pergi ke operasi pokok tumbang dan sedang operasi potong pokok tumbang, ada pula pokok tumbang atas jentera kita. Dan pokok yang tumbang ni pula, yang tu pula satu tu dia bersama dengan tanah, menyebabkan ada sebenarnya berlaku runtuhan tanah di depan jentera dengan di belakang jentera. Jadi tak boleh keluar. Orang tak boleh keluar, jentera tak boleh keluar. Jadi itu yang bagi saya cabaran-cabaran yang orang cakap kadang-kadang kita rasa kita nak jelaskan kepada masyarakat, susah masyarakat nak terima, tapi hakikatnya itu yang kita terpaksa hadapi. Dan sama juga macam di Hulu Langat, pagi ini kita orang cakap masuk tu kita dapat air tak cukup deras, kita bersama dengan bot utility, tapi bila nak keluar dia terlampau deras air dan berbahaya. Jadi komander yang di lapangan mengambil keputusan ialah bersama-sama dengan penduduk kampung pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan dia orang pun kumpul dekat situ staging dan kawal supaya jangan orang balik semula ke rumah supaya tidak berlaku insiden atau musibah yang lain. Yang Hulu Langat ni masih ada sekarang, Datuk? Masih beroperasi di Batu 13, Batu 14. Di Ampang dah selesai, pagi tadi ada 7 operasi kita buat, dan sekarang ni kita masih juga beroperasi di Batu 13, Batu 14, di Tekali yang masih tersangkut. Kita dah ada semua maklumat ni, cuma kita bagi maklum kepada penduduk di sana. Kita tunggu air agak selamat, lebih selamat, dan baru kita akan menggerakkan aset. Aset kita ada kat sana, cuma nak pergi ke tempat itu yang kesukaran kita hadapi. Macam mana dengan keadaan sudah pasti mungkin dalam ramai-ramai itu mungkin ada juga bayi ke kanak-kanak ke, bagaimana dengan bantuan-bantuan jenis makanan ke, boleh sampai ke Datuk macam tu? Itu yang buat masa ni tu halangan kita tu, kita tak dapat nak pergi ke sana kan. Cuma cakap kita nasihatkan mereka bertahan dahulu, dan selepas itu baru kita akan pergi. Dan kalau pun kita dah standby juga unit udara kita pagi ini, kalau cuaca mengizinkan untuk kita terbang, kita akan terus terbang dan memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan yang saya rasa kita kategorikan terputus untuk kita akses lah. Kita ada di Benos, Bentong, kita ada di Hulu Langat, jadi itu yang kita beri keutamaan. Datuk, kita faham pihak Jabatan Bobor dan Penyelamat sudah cuba melakukan yang terbaik yang mereka boleh lakukan, tapi dalam kapasiti sehingga tidak merisikokan nyawa anggota dan pegawai itu sendiri. Cuma Datuk, dari sudut logistik, aset-asetnya, aset-aset PPDA, pasukan penyelamat dalam air dan aset-aset lain ini, adakah mencukupi ataupun pihak Jabatan Bobor dan Penyelamat memerlukan bantuan lebih besar daripada agensi-agensi, antaranya mungkin memerlukan kenderaan amfibia milik Angkatan Tentera Malaysia untuk mempercepatkan proses ini, sebab we are running against time. Takut nanti tak sempat air nak surut, keadaan mereka pula lebih 24 jam, tak ada terputus hubungan, takut lebih bundarat. Takut banjir termenung pula nanti. Allahuakbar. Memang saya tak nafikan. Dan sebenarnya kita dah awal daripada semalam pun dah menggerakkan pasukan daripada ATM lah, mengikut lokasi dan mengikut keupayaan logistik yang mereka ada. Jadi selain pada kita, of course kita ada APM juga bersama kita, dengan PDRM juga pada kita, dan juga NGO. Memang kita rapikan. Dan bagi pihak jabatan, kita cuba sekarang ni kita maksimiskan kita punya logistik, dan kita telah membuat pembukuan cuti orang cakap di negeri-negeri yang terlibat. Selain pada itu, untuk Selangor ni pun kita dapat bantuan. Kita sebenarnya peringkat awal kita telah hantar daripada Kuala Lumpur, daripada Putrajaya, daripada Negeri Sembilan, daripada Perak, dan juga sekarang ni kita menanti bantuan daripada Johor, sebab kita tengok fokus ataupun ramalan cuaca tu Johor tidak menerima hujan buat masa sehari dua ni lah. So itu yang kita buat, maksudnya bukan kita saja tetapi kita dikoordinatkan supaya semua agensi
dapat turun ke lapangan. Bagi saya yang penting ialah mangsa yang terlibat. Bila dia orang tengok ada orang sampai, itu bagi saya dah mewujudkan satu kelegaan kepada mereka, sebab at least dia kata orang tahu situasi yang berlaku di lapangan, dan juga dapat beritahu, mungkin maklum kepada mereka tindakan-tindakan yang sedang diambil itu melegakan mangsa. Jadi itu yang kita paling beri keutamaan. Selain daripada itu, kita gerak juga pasukan bomber sukarela kita juga di lokasi-lokasi ini dan 6 negeri ini untuk membantu kita, kerana kita percaya bahawa bomber sukarela ini merupakan aset penting untuk lokasi setempat, sebab dia orang dapat biasa dengan kawasan kampung masing-masing juga ataupun lokaliti masing-masing, jadi dia orang berada di posisi yang lebih baik, terutamanya untuk mengenal pasti rumah dan juga lokasi kawasan banjir. Mangsa-mangsa yang saya tengok di laman media sosial Facebook, Twitter, ada juga yang minta tolong di laman media sosial. Yang tu macam mana, Datuk? Memang kita pick up dan kita akan salur kepada tim kita ataupun pasukan setempat untuk kita respon. Jadi kita ni terima sebenarnya banyak saluran komunikasi tu banyak. Banyak laluan. Ada orang melalui saudara mara akan direct pada kita, kemudian ada juga melalui laman sosial yang dia kongsikan. Ada yang prihatin, sangat-sangat prihatin, masa dia kongsikan kita. Dia tak kenal pun mangsa ni, tetapi dia kongsi dengan hasrat bahawa kita boleh koordinate pasukan-pasukan penyelamat ni. Jadi kita cuba sedaya upaya. Memang saya katakan bahawa kami cuba sedaya upaya untuk respon kepada setiap pencicipan yang dimasukkan dalam laman sosial. Dan saya suka bila tengok pada dia orang tu, dia tulis nombor handphone tu. Jadi bila nombor handphone tu, selalunya kita akan cuba kontak dan kita minta dia orang hantar lokasi, sama ada menggunakan aplikasi Google Map contohnya. Jadi kita rasa itu lebih mudah untuk kita akses kepada lokasi mangsa. Dan Datuk, untuk hari ini boleh Datuk ceritakan bagaimana operasi JBPM untuk hari ini berdepani banjir untuk hari ini, dan kita juga tak tahu cuaca ni tak menentu untuk hari-hari yang mendatang, bagaimana persediaan JBPM? Okey, terima kasih. Sebagaimana saya katakan tadi, kita telah gerakkan aset kita khususnya untuk menampung kepada negeri-negeri yang kita jangka akan menghadapi situasi yang lebih buruk. Sebagai contoh, selain daripada Selangor yang kita dapat bantuan daripada Kuala Lumpur, daripada Putrajaya kepada Negeri Sembilan dan juga Perak dan Johor, kita juga mula menggerakkan aset untuk membantu negeri Pahang, sebab kita dapati negeri Pahang ni dia berlaku hujan di kawasan hulu, dan apabila kawasan hulu, ianya aliran air akan membawa ke Kuala sehingga ke Pekan. Jadi kita kena buat persiapan rapi untuk itu. Selain daripada itu, kita juga telah koordinasi untuk memohon penggunaan aset udara, iaitu daripada bomber, dan juga kita telah memohon kepada pihak ATM untuk membolehkan aset-aset udara ni kita gerakkan. Dan kalau saya kata tadi, koordinasi kita yang terbaik, orang cakap, bukan kita nak ambil orang, kita nak hantar bot pun kalau boleh dengan chopper, supaya kita dapat pendekkan masa untuk kita respon. Selain daripada itu, saya juga suka maklumkan bahawa kita telah membekukan cuti bagi negeri-negeri yang terlibat ini, untuk membolehkan kita kumpul semaksimum mungkin kita punya keanggotaan bagi kita melaksanakan gerak kerja yang lebih tersusun untuk menghadapi jangkaan. Baik, terima kasih Datuk Nur Hisham Mohamad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, berkongsi situasi terkini banjir yang melanda sekurang-kurangnya 6 negeri yang teruk dilanda banjir setakat ini, dan kita harapkan anggota-anggota dan juga pegawai di Jabatan Bomber dan Penyelamat ataupun sukarelawan bomber sekalipun, mereka yang terlibat dalam operasi menyelamat ini kekal tabah menjaga keselamatan diri, kerana ramai masyarakat di luar sana yang bergantung harap kepada ketibaan unit-unit beruniform ataupun anggota bomber ini, tapi kita juga perlu memberi keutamaan dan melihat kepada faktor keselamatan, Hafizi.